Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya buat anak-anak tahun 5 dan 6. Okey, kembali lagi kita pada minggu ini, bermula 16 Mei, hari Ahad lepas, hari Ahad yang lalu, untuk sambungkan lagi kelas PDPR kita. Okey, hari ini kelas PDPR bersama Ustazah Malina untuk subjek yang pertama, iaitu subjek Jawi dari jam 2 hingga 3 petang. Okey, semua dah bersedia. Okey, pastikan awak semua sudah ada buku IM Jawi dan juga buku nota dan latih tubi bahasa Arab. Okey, untuk IM Jawi pastikan ada kad sekali bersama dengan awak untuk awak mudah tengok secara keseluruhan tajuk yang awak pelajari tu. Okey, kita tengok pada buku IM Jawi yang kulit warna biru tu. Okey. Okey, sebelum cuti itu kita dah belajar 3 suku kata atau lebih kan? Okey, kita dah belajar 3 suku kata atau lebih untuk perkataan bahasa Melayu. Untuk perkataan bahasa Melayu. Tapi untuk minggu ni kita akan sambungkan lagi untuk 3 suku kata atau lebih. Tapi tajuk kecil dia tu, okey, ada berapa? Ada 1, okey, ada 2, dan ada 3. Okey, ada 3 tajuk kecil. Ada 4. Ada 4 tajuk kecil. Tapi yang ni awak tak perlu nak tekankan lebih sangat lah. Cuma saya nak tekankan yang tajuk kecil yang ketiga ni je. Sebab ada masuk dalam sukatan kita, iaitu sukatan kata serapan bahasa Inggeris. Okey, kita tengok dulu. Untuk tajuk kecil yang pertama, okey, walau bagaimanapun huruf alif hendaklah digunakan di suku kata pertama terbuka apabila tergolong dalam kumpulan kata yang berikut. Okey, kumpulan yang pertama kata akronim. Okey, untuk asal-asalnya bila 3 suku kata atau lebih, awak kena potongkan A bagi suku kata pertama. Betul tak? Okey, awak kena potongkan A bagi suku kata pertama. Tapi untuk tajuk kecil yang ni, suku kata pertama ini awak tidak perlu dipotong. Awak tidak perlu dipotong. Sebab apa? Sebab perkataan-perkataan ni termasuk dalam tajuk kata akronim. Apa itu kata akronim? Kata akronim ni singkatan daripada perkataan yang panjang. Okey, contohnya halaju, halatuju. Singkatan dia halaju. Bila singkatan itu dipanggil kata akronim. Okey, bila masuk kepada kata akronim ni, jadi A yang pertama ni awak tidak perlu dibuang, awak tidak perlu dipotong. Okey, contoh tadika. Terus je tulis T sama dengan ta, A sama dengan alif, okey, D sama dengan dal, okey, I sama dengan ya, K sama dengan kaf dan alif. Tadika. Okey, terus je tulis, tak perlu dipotong. Sebabnya perkataan ni termasuk dalam tajuk kecil dia kata akronim. Okey, faham? Okey, untuk yang potong tu hanya kata bahasa Melayu sahaja yang kita dah belajar sebelum raya itu. Contoh baginda, baharu, cahaya. Jadi kena potonglah A yang pertama sebab kata bahasa Melayu. Okey, tengok tajuk yang kedua, tajuk kecil yang kedua. Kata yang sudah lama terbina daripada 2 bentuk. Daripada 2 bentuk agar 2 bentuk akar atau bentuk dasar. Okey, 2 bentuk akar ataupun bentuk dasar. Yang bentuk pertamanya boleh berdiri dengan sendiri sebagai kata penuh. Okey, contoh
Raja wali. Okey, dua bentuk. Dua kata dasar. Raja dengan wali. Bila dua kata dasar ini digabungkan, dia tak jadi tiga suku kata lah. Dia jadi contoh raja. Dua suku kata je. Wali. Dua suku kata. Bila gabung, jadi 4 suku kata. Tak jadi gitu. Tak jadi gitu. Okey, contoh yang kedua, marah dengan bahaya. Okey, bahaya ni bolehlah dijadikan 3 suku kata atau lebih. Okey, malapetaka. Tak bolehlah. Dia tidak digolongkan dalam golongan 3 suku kata atau lebih. Sebab dia gabungan dua perkataan yang berlainan. Yang berlainan lah. Yang mana perkataan pertama tu boleh berdiri dengan sendiri dia. Okey. Contoh Raja Wali. Okey, Raja Wali ni terus dia tulis Ra, Alif, Jim, Alif. Okey, Wali. Okey. Okey, marah bahaya. Marah. Ni bolehlah potong sebabnya bahaya ni kan asal dia 3 suku kata. Dipotong. Bahaya. Okey. Okey, tengok yang ketiga. Yang ni buat sendiri, malapetaka. Okey, yang ketiga kata serapan bahasa Inggeris, kata serapan daripada perkataan bahasa Inggeris ataupun Eropah ataupun asing lah. Dengan kata lain, kata serapan asing. Tak kira lah bahasa Eropah ke, Afrika ke, Amerika ke, asalkan dia ke tu bukan bahasa Melayu. Bila bukan bahasa Melayu, walaupun 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, banyak dalam satu suku kata. Contohnya patologi, ada 4 suku kata. Patologi. Okey, ada 4 suku kata. Januari, ada 4 suku kata. Fanatik, ada 3 suku kata. Tapi perkataan-perkataan ni bukan bahasa Melayu. Bila bukan bahasa Melayu, suku kata pertama A tu tidak perlu dipotong. Tidak perlu dipotong. Teruskan je tulis. Okey, patologi. Teruskan sahaja tulis. Tidak perlu dipotong. Ingat, yang perlu dipotong hanya kata bahasa Melayu jati. Kata bahasa Melayu jati sahaja. Okey, tengok yang keempat. Okey, yang keempat. Kata suku kata pertamanya diikuti oleh bunyi W dan Y, maka bunyi pada suku kata itu hendaklah diletakkan alif bagi mengelakkan bunyi vokal U dan I. Okey. Apabila suku kata pertama, okey, suku kata pertama sa, suku kata pertama wa. Okey. Bila lepas pada suku kata pertama ni ada huruf Y, dan ada huruf W, maka suku kata pertama yang ada A tu tidak perlu dipotong. Tidak perlu dipotong. Sebab apa? Kalau kita potong, contohlah kalau kita potong. Okey, jadi kita potong ya sama dengan Y sama dengan ya kan? Okey, sayembara. Okey, kita akan baca dia sembara. Jadi untuk mengelakkan, sebab apa? Sebab Y ni sama dengan huruf ya. Okey, sama dengan huruf ya. Okey. Y sama dengan huruf ya. Okey. I pun sama dengan huruf ya. Okey, bila dua konsonan pun ada Y dan vokal pun ada Y, maka untuk mengelakkan daripada perselisihan untuk membacanya, maka tidak perlu dipotong. Okey, jadi awak kena tuliskan straight saja. Sayembara. Okey, boleh? Okey. Ingat gini je. Ingat lepas pada suku kata pertama tu. Okey, lepas pada suku kata pertama tu ada huruf Y dan W, maka tidak perlu dipotong. Tidak perlu dipotong A yang pertama tu. Okey, boleh? Okey. Betul, perlu ingatkan lagi. Okey, contoh tak? Okey, awak perlu ingatkan lagi. Tengok. Okey, untuk ejaan mengikut hukum ni, awak kena ingat yang pertamanya.
perkataan tu bila ada aa belakang, okey, contohnya walaupun masuk dalam tajuk 3 suku kata bahaya, 3 suku kata, tapi awak kena ingat ada aa belakang. Bila ada aa belakang, awak kena potong. Sebab apa? Yang ada hantar pada ustazah tu, dia buat, okey, dia potong dah awal, tapi dia buat ia belakang. Dia buat ada alif belakang. Salah lah sebabnya ni termasuk juga dalam AA. Okey, AA awak kena ingat. AA bila ada D, R, L, W, N, G pada akhir dia tu, maka mesti ada A. Okey, kalau tak ada D, R, L, W, N, G, maka kena potong A. Potong A mana? A di akhir. Okey, yang kedua awak kena ingat pula perkataan tu bila ada ka dengan ga, maka awak kena potongkan A di akhir tu. Okey, boleh? Okey, dua ni je awak kena ingat. Sebabnya dua ni awak kena ingat sebab dua ini akan digabungkan dengan tajuk-tajuk yang lain. Akan digabungkan dengan semua tajuk yang lain. Tajuk aha, tajuk ewa dan iwa, lepas tu tajuk 3 suku kata atau lebih. Akan digabung. Kebanyakannya akan digabungkan. Okey. Boleh ingat tu? Okey, kita masuk 2 tajuk lah hari ni. Okey, jadi muka surat muka surat 12 aku kena buat. Kemudian muka surat 13 satu lagi. Muka surat 13 untuk tajuk kata ganda. Tajuk kata ganda. Kata ganda ni apa? Kata ganda penuh ditulis terpisah dengan menggunakan angka 2 hindi. Okey. Kata ganda ni apa? Kata ganda ni ada 2 perkataan yang sama. Okey. Kata ganda ni mana-mana. Tu orang panggil kata ganda. Sama-sama. Rata-rata. Okey, tu orang panggil kata ganda. Okey, contohnya yang kedua, di mana-mana. Ada mana-mana. Sama-sama. Okey, tu dipanggil kata ganda. Kata ganda. Okey, yang akhir sekali yang kata ganda juga saing, menyaingi. Dia nak sama. Menyama, nyama. Okey. Kaya, raya. Dia sama. Gembar, gembur. Warna, warni. Dia sama. Tu dipanggil kata ganda. Okey. Kata ganda ni ada 2 jenis. Okey, kata ganda yang pertama. Kata ganda ni ada 2 jenis. Okey, kata ganda yang pertama. Okey, kata ganda yang pertama. Kata ganda penuh ditulis terpisah dengan menggunakan angka 2 hindi. Kata ganda yang pertama ni apabila kata yang pertama dan yang kedua tu betul-betul sama. Okey, apabila kata yang pertama dan yang kedua tu betul-betul sama, maka awak hanya tulis satu sahaja. Awak perlu tulis satu sahaja. Perlu tulis satu sahaja. Okey, contoh. Mana-mana. Okey, tulis satu saja. Mana. Kemudian tulis 2 hindi. 2 hindi. Tu dengan syarat kata yang pertama dan kata kedua tu adalah sama. Betul-betul sama ejaan dia. Okey, ni tajuk apa ni? Mana. Tajuk apa ni? Tajuk AA. Okey. Ingat semula tajuk AA. Bila tak ada D, R, L, W, N, G di konsonan terakhir tu, maka kena potong. Sebab tu saya tak tulis pun alih. Okey. Mana kena potong. Okey. Sama ni. Tajuk apa ni tajuk? Sama. Tajuk AA juga. Okey, AA. M ni ada tak dalam D, R, L, W, N, G? Ada tak? Okey, tak ada ke? Bila tak ada, kena potong. Okey, jadi ejaan dia sin, alif, min. Tandakan 2 hindi. Okey. Contoh yang bawah pula. Buka-buka. Okey, tajuk ke apa buka ni? Tajuk ke apa? Tajuk ka dan ga. Ingat ka dan ga kena potong. Maka ejaan dia ba, waw, kaf. Jadi tandakan 2 hindi. Okey. Usaha. Usaha. Tajuk ke apa? Tajuk aha. Ingat tak tajuk aha? Bila tajuk aha, kena potongkan A yang
pertama. Okey, jadi ejaan dia alif waw. U di depan, vokal di awal, wajib ada huruf alif. Okey, usaha. Okey, kena ingat sebabnya bila masuk tajuk yang akhir-akhir ni, dia akan gabungan dengan hukum-hukum yang kita belajar sebelum ni. Gitu. Okey, tengok yang kedua pula. Bentuk yang kedua. Kata ganda berimbuhan ataupun berentak ditulis penuh seperti satu perkataan. Apa yang kedua ni? Yang kedua ni apabila perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua tu tidak sama ejaan dia. Okey, tengok sini. Yang pertamanya di mana. Okey, yang kedua dia tu mana. Maka kena tulis penuh. Tak perlu tulis dua hindi dah. Kena tulis penuh. Kena tulis penuh. Okey, dianggap dalam satu perkataan sahaja. Okey, di mana-mana, mana yang ada AA? Di mana ke mana yang ada AA? Okey, yang ada AA adalah mana. Yang ni tak kira sebab yang ni dikira di tengah. Ni kira di tengah, bukan di akhir ni. Kira di tengah. Syarat AA mesti di akhir. Syarat AA mesti di akhir. Okey, jadi di mana-mana yang ni kena ada alif, yang ni kena potong. Okey, jadi di mana dash kena buat mana. Okey, macam tu. Okey. Yang bersama-sama, mana yang kena potong? Bersama ke sama yang kena potong untuk hukum AA? Sama. Yang bersama ni tak perlu dipotong sebab dia dianggap di tengah perkataan. Okey, syarat kena potong apabila AA tu duduk di akhir perkataan. Okey. Tengok sini. Berjaga-jaga. Tajuk ka dengan ga. Syarat akhir juga ka dengan ga ni. Berjaga ke jaga yang kena potong? Mana yang di akhir? Berjaga ke jaga? Okey, jaga. Jadi jaga yang kena potong. Berjaga tidak perlu dipotong. Okey, yang seterusnya. Kata-katalah. Ada AA tak? Kata-katalah. Ada AA tak? Tak ada sebab tak ada pun di akhir dia ni AA. Sebab ada lah kan. Jadi semua ni kena tulis ada alif lah. Kata-katalah. Gitu. Syarat AA mesti di akhir perkataan. Okey. Nya pula nya. Nya hanya letakkan nya sahaja ya. Nya hanya letakkan nya sahaja. Saya bagi contoh satu lah. Lamanya. Nya walaupun dia ada A belakang tapi nya ni hanya huruf nya sahaja. Okey, menyama-nyama. Mana yang ada AA? Menyama ke nyama? Okey, nyama. Jadi nyama yang kena potong. Okey, boleh? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Panjang sikit sebab kita buat dua tajuk. Tak apalah. Ganti pada minggu lepas yang kita tak ada PDPR. Okey, itu saja. Jangan lupa tanda kehadiran, kemudian hantar tugasan awak sebab Ustazah nak cek, Ustazah nak raik. Kemudian Ustazah suruh awak raik sendiri apa yang Ustazah raik tu. Kalau salah, Ustazah suruh betulkan terus. Okey, baru awak boleh ingat, sentiasa ingat apa yang awak belajar walaupun kita belajar secara PDPR. Okey, boleh? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.